Selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, pelajar-pelajar akan mempelajari unit 12 iaitu Remaja Berhemah Harapan Negara. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah belajar-belajar, kita mulakan pembelajaran kita dengan mengetahui ciri remaja berhemah. Okey. Pelajar-pelajar yang belajar bersama cikgu adalah merupakan seorang remaja, ya. Remaja yang lepas daripada sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah, daripada umur 7 tahun sehingga umur 12 tahun kamu bersekolah di sekolah rendah, kemudian naik ke sekolah menengah dan kamu memasuki fasa alam remaja. Oleh itu, kamu kenalah pandai memilihkan sahabat yang baik untuk menjadi seorang remaja yang berhemah. Okey, baik, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri remaja berhemah. Baik, apakah ciri-ciri remaja yang berhemah? Yang pertama ialah patuh kepada ajaran agama. Baik. Yang pertama, kamu kena ikut ajaran agama anda. Berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan tidak melakukan perbuatan yang ditegah oleh agama. Ini bermaksud setiap agama yang kita anuti mempunyai ajaran yang baik. Tidak satu agama pun, tiada satu agama pun yang menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Jika ada, itu adalah bukan agama. Itu adalah penipuan yang telah direka-reka, ditambah-tambah. Maknanya semua agama ajar kita untuk melakukan kebaikan dengan mengamalkan nilai-nilai agama yang anda anuti sekarang. Dan di samping yang sama, janganlah kamu melakukan perkara yang salah, yang ditegah agama, yang tak dibenarkan oleh agama. Contohnya mencuri, menyakitkan hati orang tua dan ibu bapa serta guru-guru, bermusuh dengan orang lain, sehingga menyebabkan pergaduhan. Itu adalah perkara yang ditentang oleh agama. Seterusnya ialah berilmu pengetahuan. Murid yang berilmu pengetahuan, remaja yang mempunyai ilmu pengetahuan ini akan sentiasa berdaya saing. Sentiasa nak berfikiran menang-menang. Sentiasa nak berjaya antara satu sama lain. Awak akan berlumba-lumba dengan kawan awak untuk mencapai kejayaan. Dengan itu, murid akan mempersiapkan diri dengan teknologi terkini. Kalau kamu sekarang belajar sekarang ini, kamu tak faham apa yang diajarkan oleh cikgu. Nak balik ni tapi masa nak buat ulang kaji tak faham. Persiapkan diri kamu dengan teknologi terkini. Boleh tonton apa yang cikgu awak ajar di YouTube. Boleh tonton video-video cikgu-cikgu satu Malaysia mengajar. Contoh subjek apa yang awak tak faham, sains. Carilah mana-mana video pembelajaran sains. Carilah mana-mana video menyelesaikan masalah dalam menyiapkan latihan sains supaya awak boleh faham. Apa yang diajarkan guru awak di kelas samalah juga apa yang diajarkan oleh guru-guru di Malaysia ajar di dalam video. Maka ini bantu awak untuk memperluaskan pengetahuan awak tentang apa yang awak pelajari. Dan yang terakhir, berusaha untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. Ini sangat penting. Tingkatkan ilmu pengetahuan dengan membuat latihan, menyiapkan kerja rumah, buat ulang kaji dan study smart. Not study hard. Study hard nanti awak stres kalau tak lulus. Tetapi kena study smart. Belajar dengan bijak. Supaya apa? Awak dapat menguasai pelajaran. Dan yang ketiga ialah mempunyai semangat patriotik. Di samping kita melatih menjadi seorang yang baik, kita akan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia kerana kita menghargai dan mengamalkan budaya bangsa kita. Awak bayangkan negara-negara luar punyai kaum yang berbeza, tapi kaum minoriti diperlakukan dengan tidak adil sehingga menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Kamu boleh berasa banggalah dengan menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara kita. Sebab itu kita berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana kita dapat mengamalkan budaya tradisi keluarga kita, cara keagamaan dan juga budaya keluarga kita sehingga tidak menjejaskan perpaduan negara. Selain itu, kita akan bersemangat setia kepada negara dengan berkorban untuk bangsa dan negara dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Murid-murid, di sini adalah kesanggupan kita untuk menjadi seorang
manusia yang berpatriotik dengan menggadaikan nyawa untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah negara luar. Ingatlah murid-murid bahawa sejarah negara kita dahulu pernah dijajah oleh penjajah luar. Contohnya penjajah Portugis. Contohnya penjajahan daripada Jepun. Contohnya pemberontakan daripada PKM, Parti Komunis Malaya. Contohnya pernah dijajah juga oleh British selepas itu. Dan ada juga serangan konfrontasi daripada Indonesia. Okay? Serangan kontroversi. Apa susah betul nak sebut perkataan ni, saya minta maaf cikgu minta maaf kontroversi daripada Indonesia, okey, yang mana nak berebut kawasan Sarawak, negeri Sarawak sebagai tanah jajahan ataupun pusat pentadbiran Indonesia, di mana kita mempertahankan Sarawak daripada cengkaman negara luar. Begitu juga dengan Sabah yang mana pernah diserang oleh Puak Sulu untuk mendapatkan negeri Sabah daripada tentera-tentera Sulu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita mempertahankan. Kita ada semangat patriotik. Perlu berkorban. Dengan kerjasama pihak berkuasa dan juga tentera negara Malaysia lah. Dan terakhir, bersemangat kekitaan. Kekitaan ni bermaksud tolong-menolong. Ada semangat toleransi. Ada semangat perpaduan. Yang mana kita hendaklah bersatu padu dan hidup secara harmoni dan mengamalkan nilai tolak ansur dan integriti, kejujuran, toleransi, tidak pentingkan diri, mewujudkan semangat patriotik dalam kalangan kita yang pelbagai kaum, yang pelbagai agama, yang pelbagai kepercayaan di negara kita, sehingga dapat mewujudkan semangat patriotik yang membawa ke arah kehidupan yang harmoni dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan yang keempat, ciri remaja yang berhikmat ialah berakhlak mulia. Okey, seseorang remaja akan ada rasa tanggungjawab, akan ada rasa sifat amanah, tak tipu cikgu. Okey, dan suka menolong orang. Okey, contohnya di sekolah kamu boleh praktikkan amalan tanggungjawab. Apa tanggungjawab murid? Siapkan kerja sekolah. Okey, tidak mewujudkan pergaduhan. Bersifat amanah dan jujur. Kalau buat salah, mengaku kesalahan itu, tidak suka menipu cikgu. Okey, ikhlas membantu orang lain. Di sekolah, tolong ibu bapa, tolong cikgu angkat buku, angkat barang. Sama juga kat rumah, tolong ibu bapa siap buat kerja rumah. Berkelakuan sopan dan bertata sila. Ketika kita bersama dengan orang lain, tak kisah dengan kawan kita ke, dengan keluarga kita ke, dengan guru ke, dengan orang luar, dan tidak terlibat dalam aktiviti yang merosakkan diri. Ini sangat penting. Janganlah buat aktiviti yang boleh merosakkan diri sendiri. Contohnya vandalism, gejala sosial, sumbang mahram, melakukan hubungan seksual sebelum kahwin. Itu adalah perkara yang boleh merosakkan diri awak sendiri. Ingat, jadi kita kenalah berakhlak mulia. Berakhlak ni mulia ini bermaksud sesuatu perbuatan yang baik dan bermoral, mengikut landasan agama. Okay, itulah dinamakan sebagai akhlak. Ciri-ciri yang terpuji, ciri-ciri yang baik yang boleh diikuti. Okay? Dan yang terakhir ialah berusaha. Remaja ataupun murid-murid sekarang perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang murid yang cemerlang. Okey, contoh di sekolah, sekolah PSS, sekolah menengah telah mengadakan program IQ Nilam. Jadi kena berusaha bersungguh-sungguh dengan membaca buku, membaca surat khabar, masukkan apa bahan bacaan ke dalam IQ Nilam. Okey, untuk mendapatkan apa? Bintang. Sebenarnya membaca bukan untuk mendapatkan bintang, membaca itu untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi dalam masa yang sama, kamu mengisi program membaca itu melalui IQ Nilam. Secara tidak langsung meningkatkan markah PHSK kamu. Secara tidak langsung membantu kamu untuk menguasai pelajaran. Jadi kamu kena gigih berusaha, bukan sekadar belajar saja, tetapi banyak membaca dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Kemudian tabah menghadapi cabaran. Ya, kadang-kadang remaja ini dia stres, tak lulus periksa, tak dapat A, sanggup bunuh diri. Sepatutnya kamu kena tabah dan jangan give up, cuba lagi. Dan sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk menjadi seorang yang jaya. Dengan syarat, jangan pentingkan diri, jangan rasa diri kamu tu bagus dan pandai. Sebaliknya kena menghormati orang lain. Jika kalau kamu rasa keputusan kamu dapat A setiap ujian, setiap kali periksa, tapi kamu tak pernah menghargai guru, anda tak pernah menghormati ibu bapa dan guru anda, jangan haraplah SPM ketika kamu tingkatan 5 tiba-tiba tak dapat A. Disebabkan sikap bongkak kamu, maka kamu juga akan kecundang. Ini yang pernah berlaku kepada murid-murid yang kurang beradab. Okay?
Jadi di dunia ini ada hukum karma. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Sama ada di dunia ataupun di dunia satu lagi. Jadi murid-murid, kenalah mengamalkan ciri-ciri remaja berhemah supaya dapat memajukan diri anda dalam mematangkan diri kamu dalam erti kehidupan sebenar. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan remaja berhemah. Apa pentingnya kamu nak menjadi seorang remaja yang berhemah? Memanglah menjadi seorang remaja yang berhemah ni sangat penting dalam kehidupan murid-murid. Kerana ia melatih kita untuk mempunyai jati diri. Jati diri sebagai rakyat Malaysia. Ada jati diri. Kalau kamu tak mengamalkan sifat berhemah dalam hidup kamu, maka kamu tak ada semangat jati diri sebagai rakyat Malaysia yang baik, yang bagus. Yang kedua, menjadi insan yang kamil. Insan yang kamil ni insan yang apa? Insan yang sempurna dari segi akhlak tingkah lakunya. Boleh dicontohi, boleh diamalkan. Okey? Dan menjadi tauladan kepada semua orang. Seterusnya, menjaga nama baik negara. Perbuatan kita, tindak tanduk kita ataupun penglibatan kita dalam program pembangunan negara seperti menghadiri kempen-kempen kesedaran, seperti menceburkan diri dalam pelbagai bidang, terutamanya pertandingan-pertandingan yang mewakili negara Malaysia. Jika anda memberikan kejayaan, mendapat kejayaan, secara tidak langsung menampakkan tuah di negara kita, secara tidak langsung mengharumkan nama negara kita. Secara tak langsung juga ia membantu memajukan negara kita. Dan juga kita akan dihormati dan dipandang mulia. Okey? Serta memperkukuhkan perpaduan negara kalau kita menjadi ciri yang berhemah. Kerana apa? Kerana Malaysia bukan negara yang mempunyai kaum yang berbeza, mempunyai agama yang berbeza yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Jadi, apabila kita masing-masing berhemah, mempunyai ciri yang baik, maka perpaduan itu dapat diperkukuhkan. Okey, jadilah bila perpaduan dapat dikukuhkan, jadilah seorang rakyat yang Malaysia yang harmoni dan kita berasa bangga. Anak cucu kita berasa bangga kerana menjadi seorang rakyat yang Malaysia. Rakyat Malaysia yang bertuah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita belajar tentang kaitan antara remaja berhemah dengan imej negara. Mestilah murid-murid bertanya-tanya kepada cikgu. Cikgu, apa kaitannya kita yang berhemah, murid yang berhemah, remaja yang berhemah ini dengan negara? Kalau murid baik pun, imej negara tetap begitu juga. Kalau kita buat baik sekalipun, negara Malaysia tetap macam tu juga. Pandangan orang pun tetap begitu juga kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, dengar baik-baik. Kalau kamu remaja, kita ni remaja bersama ibu bapa, bersama guru. Okey, kalau semua orang berhemah. Ni ceritanya nak melatih remaja, anak-anak, kanak-kanak dan remaja yang meningkat usia kepada golongan muda, kepada golongan dewasa dan seterusnya menjadi warga emas. Okey, sekiranya kita menanamkan sikap berhemah, hidup berhemah, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan imej negara. Maka tingkah laku kita yang kita tunjukkan yang baik kepada pelancong asing, kepada orang-orang yang datang ke negara kita, terutamanya pelancong asing. Secara tak langsung, Malaysia akan disebut-sebut di pesada dunia. Okey, akan ramahnya rakyat Malaysia, akan berbudi pekertinya rakyat Malaysia, akan hidup berhemah, bermoral, okey, terhadap semua orang, tak kira kaum, tak kira bangsa, sebab mereka melihat, mereka menilai dan mereka akan beranggapan bahawa Malaysia mempunyai rakyat Malaysia yang bagus. Secara tidak langsung, okey, pandangan positif dari seluruh dunia akan meningkatkan imej negara Malaysia. Malaysia akan sentiasa diucap di bibir pelancong-pelancong asing, rakyat-rakyat asing, rakyat di luar negara mengatakan bahawa the Malaysia is the best of the country in the world. Okay, Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah kerana they have masyarakat yang bagus, yang baik terhadap semua orang. Walaupun mempunyai kaum yang berbeza. Jadi semua orang respect. Negara-negara luar respect terhadap kepimpinan, pengurusan
dalam hidup berharmoni antara kaum yang berbeza, agama yang berbeza. Seterusnya, apa nak kaitkan? Bagaimana kita nak kaitkan remaja berhemah dengan imej negara? Bagaimana kaitannya? Macam mana kita nak kaitkan ni dengan imej negara? Okey, tindakan remaja yang berhemah secara tidak langsung akan membantu mengharumkan nama negara. Ini kita dapat lihat melalui penglibatan remaja dalam pembangunan negara. Contohnya lah, kamu terlibat dalam pertandingan sukan. Kamu mewakili daerah, kamu mewakili negeri, kamu mewakili kebangsaan. Kemudian terpilih untuk mewakili negara ke peringkat sukan antara bangsa. Contohnya pertandingan badminton. Kita ambil ikon idola kita, rakyat Malaysia, iaitu Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei, untuk makluman murid-murid, dia memasuki pertandingan badminton semenjak dia berumur belasan tahun. Belasan tahun dia sudah mahir dan menguasai perlawanan badminton dengan baik. Sebab itu dia dipilih untuk berlawan badminton sejak dia remaja. Ketika usia waktu remaja, Datuk Lee Chong Wei berjumpa dengan Lin Dan, pemain badminton yang terhandal di negeri China, remaja, kerana pernah masuk Piala Badminton Remaja peringkat antara bangsa. Jadi dari situ penglibatan dia, setelah banyak kali memenangi sehingga ke dewasa, sehingga beliau pencen, akhirnya daripada peringkat remaja sehingga sekarang, dia telah banyak kali mengharumkan nama negara dengan kejohanan emas, pingat emas yang diperoleh. Tak kisahlah pingat emas ke perak bangsa ke pingat perak ke, pencapaian yang terbaik telah mengharumkan nama negara. Jadi secara tidak langsung, remaja yang berhemah ini dapat dikaitkan dengan imej negara. Itu dalam bidang sukan. Sebenarnya banyak lagi bidang. Contohnya kepakaran murid-murid dalam bidang teknologi. Kepakaran murid-murid dalam bidang bahasa dan sebagainya yang mewakili negara. Secara tidak langsung akan mengharumkan nama negara. Seterusnya akan dipandang mulia dan disegani oleh orang lain. Murid-murid, jadikanlah abang-abang awak, kakak-kakak awak yang berjaya itu sebagai ikonik, sebagai idola anda. Cikgu bagi awak satu contoh saja, iaitu susuk tubuh seorang wanita yang telah berjaya. Siapakah beliau ini? Beliau ni ialah seorang doktor. Sekarang doktor. Gambar belah kanan ini adalah kejayaan dia sewaktu mengambil peperiksaan SPM pada tahun 2004. Pada tahun 2004, nama orang ini ialah Amalina Cik Bakri. Sekarang dah jadi doktor. Dr. Amalina ni dulu semasa belajar dia mendapat keputusan 15A1. SPM tahun 2004. Kemudian melanjutkan pelajaran. Kejayaannya itu dipandang mulia, disegani oleh orang lain, dihormati. Rasa macam adik-adik yang bawah ni rasa macam, kakak ni berjaya, aku nak jadi macam kakak ni. Kakak ni boleh dapat 15A. Tak pernah tengok dia ambil bahasa Cina, tak pernah tengok dia ambil subjek lain, lukisan pun tak pernah tengok. Tahu-tahu dia dah ambil dan dia boleh dapat A. Nampak tak? Di sini anak remaja ini, tokoh ini, kita anggap dia sebagai ikonik lah, ikonik untuk remaja, boleh membuktikan bahawa kita boleh berjaya. Nampak? Jadi dia sambung belajar ke luar negara dan mendapat keputusan yang cemerlang, mendapat dekan 4.0 dekan. Jadi semua orang akan kagum. Tak kiralah rakyat Malaysia atau luar negara bila mengetahui sejarah ataupun kisah perjalanan seorang yang berjaya ini. Jadi akan dipandang mulia, akan dihormati, akan disanjungi, akan dijadikan contoh teladan yang mana murid-murid lain, remaja-remaja lain patut jadikan Amalina ni, Dr. Amalina ni sebagai contoh untuk berjaya dalam bidang yang kita ceburi. Contoh sekarang murid tengah belajar di tingkatan 1. Nak belajar di sekolah ada 5 tahun. Jadi pastikan 5 tahun murid belajar dengan bersungguh-sungguh supaya mendapat keputusan cemerlang dan berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi dan akhirnya mengejar impian untuk memenuhi cita-cita remaja ataupun murid-murid cikgu pada hari ini. Jadi itulah perkaitan antara remaja yang berhemah dengan imej negara yang dapat cikgu kaitkan, yang dapat awak lihat apakah keberhasilan, apakah yang perlu murid amalkan supaya sedikit sebanyak membantu meningkatkan imej negara.
Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelakuan remaja berhemah dalam masyarakat. Apakah contoh remaja berhemah dalam masyarakat? Dan siapakah masyarakat ni? Masyarakat ni ialah orang ramai. Murid-murid, cikgu, ibu bapa, kalau berjumpa dalam kumpul, itulah masyarakat. Kalau awak berjumpa dengan kawan-kawan kumpul ramai-ramai, itulah masyarakat. Okey, apa pelakuan awak nak berhemah kepada masyarakat ni dalam kelompok komuniti? Yang pertama, mestilah berpakaian sopan. Awak mesti pakai pakaian yang sopan. Nak suruh ibu bapa anda datang ke sekolah, mestilah dengan menggunakan etika pemakaian yang betul. Bukannya pakai seksi-seksi seperti pakaian dalam rumah. Contohnya, bagi wanita pakai singlet dengan seluar pendek. Tak boleh lah. Okey. Baik, seterusnya, berpakaian sopan ketika nak pergi ke sekolah, nak pergi ke premis-premis awam ataupun swasta. Yang kedua ialah bertingkah laku sopan. Kalau kamu berjumpa dengan ibu guru, kena hormat. Kalau awak berjumpa dengan ibu bapa awak, bersama keluarga-keluarga awak dan jiran awak ketika mengadakan mata buka, mestilah dalam bertingkah laku sopan. Okey? Janganlah awak tengok gambar ni, janganlah awak bersikap kurang sopan dengan mempat, ngejek, okey, buat bising, okey, ketika orang tua keluar daripada dewan ataupun keluar dari kelas, ini contohlah. Okey, seterusnya menghormati lambang-lambang negara. Yang paling mustahak sekali lah jata negara. Jata negara kita ni mestilah dihormati dan difahami. Tak kisahlah jata negeri ke, logo-logo kementerian ke, logo sekolah ke, awak mesti hormati lambang-lambang negara, lambang-lambang kerajaan dan sebagainya. Kerana lambang-lambang ini menunjukkan sesuatu perkara yang perlu dihormati oleh rakyat Malaysia. Seterusnya, mematuhi peraturan dan undang-undang. Anda kena, tak kisah di mana anda kena patuhi peraturan. Contohnya di sekolah, anda kena ikut peraturan sekolah. Contohnya, sebagai rakyat Malaysia, anda kena memahami prinsip rukun negara yang keempat. Ingat, apa prinsip rukun negara yang keempat? Iaitu kedaulatan undang-undang yang menyuruh semua rakyat Malaysia mematuhi kedaulatan undang-undang ini. Tak kisahlah, supaya mengelakkan berlakunya jenayah, diskriminasi kaum, gender mahupun kedudukan status sosial bagi rakyat Malaysia. Seterusnya, berusaha bersungguh-sungguh dalam bidang yang diceburi. Tak kisah awak minat dalam bidang apa, murid-murid, dalam bidang kesukanannya berlatih bersungguh-sungguh. Wakil sekolah, jadi wakil sekolah, berlatih bersungguh-sungguh, dapatkan kemenangan di peringkat daerah, negeri, seterusnya di peringkat kebangsaan. Dan kalau layak untuk mewakili negara, berlatih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan medal emas, perak, gangsa, pingat untuk negara. Kenapa? Dapat meningkatkan imej negara. Kalau anda suka berpidato, bersajak ke apa ke, bagi orang lain menonton, kebolehan anda pun boleh, perbahasan anda pun boleh. Jika anda ingin menjadi DJ, DJ yang dikenali, dihormati oleh pendengar, buat bersungguh-sungguh. Ataupun ingin menjadi seorang ahli muzik, pemain muzik, pemain alat-alat muzik ataupun penyanyi, maka anda kenalah berlatih bersungguh-sungguh supaya berjaya. Dan seterusnya adalah memberi sokongan dan melibatkan diri dalam pembangunan negara. Sekarang ni remaja masih bersekolah, anda masih bersekolah. Untuk peringkat sekolah, bagaimana nak meningkatkan diri dalam nak melibatkan diri dalam pembangunan yang negara melalui pendekatan atau program yang telah dilaksanakan dari pihak sekolah. Contohnya, mengisi IQ Nilam. Anda membaca buku, baca bahan-bahan kemudian masukkan bahan tersebut di dalam IQ Nilam bagi menggantikan bagi merekodkan nilai bacaan, tahap bacaan tu dalam IQ Nilam bagi menggantikan program Nilam version lama. Program Nilam version lama memerlukan anda menulis buku. Ada bukunya, kemudian dicop. Tapi sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif dengan membuat IQ Nilam secara online. Jadi bahan bacaan yang anda baca di rumah pun boleh. Anda tak perlu pergi ke perpustakaan. Anda baca surat khabar ke apa ke, ataupun e-learning ke, ataupun pembacaan dalam Google
Google Book ke, boleh diterima dan masukkan dalam akademik. Ini membantu untuk menyihatkan minda anda. Okey, secara tidak langsung anda akan diberikan bintang. Okey, bintang ataupun ataupun kredit, mata kredit untuk meningkatkan markah PHSK anda. Markah PHSK anda ini diambil diambil daripada sikap anda lah dalam bidang core curriculum. Jadi itu di sekolah. Jadi sekiranya anda mengamalkan aktiviti-aktiviti yang lebih sihat ke arah hidup yang berhemah dalam masyarakat, maka di luar sekolah nanti anda akan terlatih untuk menghadiri mana-mana program yang dianjurkan, sama ada badan kerajaan ataupun bukan kerajaan, dengan menghadiri contoh-contoh seperti kempen kesedaran, karnival, kempen kesedaran contohnya kesihatan, kempen kesedaran bahayanya AIDS, kempen kesedaran bahayanya COVID-19, okey, dan juga menghadiri karnival, karnival keusahawanan. Cikgu tahu, kamu pun tahu, kat sekolah pun ada hari kantin. Tapi di luar sekolah, bila kamu bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan awak dan seluruh masyarakat yang ada, kamu join bisnes kat situ, secara tidak langsung kamu telah meningkatkan ekonomi negara. Dan di samping itu juga, pendapatan keluarga dapat memberikan impak yang baik dalam menjana ekonomi keluarga. Jadi kalau awak terlibat, awak akan mempelajari sesuatu ilmu yang baru. Awak baru tingkatan 1, awak dah join mak ayah awak berniaga melalui karnival persawanan. Jadi awak tahu apa itu cari duit. Awak tahu bagaimana nak meningkatkan hasil jualan melalui karnival ataupun kempen yang awak sertai oleh badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Contoh karnival keusahawanan dalam yang dianjurkan oleh badan bukan kerajaan. Awak pernah dengar Jom Heboh. Jom Heboh selalu diadakan di setiap negeri. Jadi itu adalah salah satu contoh. Karnival usahawan peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Anjuran siapa? Badan kerajaan. Awak pun ambil masuk. Pasar tani contohnya. Pasar tani bukannya karnival, tapi itu adalah salah satu projek kerajaan dan awak pun terlibat sama. Jadi awak bila join benda-benda ni, secara tidak langsung kamu murid-murid telah memberi sokongan dalam memajukan industri negara. Jadi kamu murid-murid haruslah melakukan pelakuan remaja berhemah dalam kehidupan bermasyarakat supaya kamu mengetahui apa itu hidup bermasyarakat. Mari menjawab soalan latihan pendidikan moral. Baiklah, kita pergi ke latihan pengukuhan iaitu pembelajaran terakhir. Baik, dalam muka surat 138 aktiviti pengukuhan di buku teks anda pendidikan moral tingkatan 1, kita ada latihan pengukuhan A. Okey, baca dan fahami teks. Okey. Anda kena bacalah petikan teks ini, awak nak fahamkan apakah isu yang ada pada watak yang ada dalam petikan itu. Sebaliknya, kita cuba jawab soalan yang diberikan. Adakah soalan ini berkaitan dengan petikan ini? Rasanya tidak. Cerita pasal Kristina, tapi soalan yang diberikan tak ada kaitan dengan Kristina. Ini soalan umum. Okey, tak apa, cikgu dah highlightkan. Kamu cuma fahamkan sajalah apa yang ada tentang teks di bawah ni, maklumat yang ada teks di bawah. Okey, soalan yang pertama. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada remaja yang ingin menjadi sukarelawan? Apakah jawapannya, murid-murid? Okey, kita tengok jawapan yang pertama lah. Okey. Ciri yang perlu ada pada remaja ialah patuh kepada ajaran agama, gigih berusaha, berilmu pengetahuan, bersemangat patriotik dan berakhlak mulia. Okey, jawapan ini ada seperti mana yang telah cikgu terangkan di awal-awal pelajaran ini. Okey. Soalan yang kedua, remaja. Remaja ni watak lah kan. Remaja yang menyertai aktiviti kesukarelawan boleh menaikkan imej negara. Berikan pendapat anda. Okey, baik. Remaja yang menyertai aktiviti kesukarelawan boleh menaikkan imej negara anda. Berikan pendapat anda. Okey, apa boleh awak bagi jawapan? Okey, untuk soalan yang kedua. Kaitkan remaja yang
yang terlibat dalam aktiviti kesukarelawan dengan menaikkan imej negara? Okey, jawapannya macam mana? Kita tengok jawapan. Remaja yang menyertai aktiviti kesukarelawan boleh menaikkan imej negara kerana tindakan tersebut menjadi tauladan kepada semua orang termasuk bangsa asing yang melancong di negara kita. Menjadi tauladan lah, ikutan. Perbuatan bermoral rakyat Malaysia akan dijadikan contoh kepada rakyat di luar negara. Rakyat Malaysia akan lebih dihormati dan sekaligus menarik perhatian pelabur asing untuk melabur ke negara kita. Kenapa nak melabur ke negara kita? Kerana melihat rakyat Malaysia ini adalah seorang yang berhemah. Maka ramai-ramai pelabur asing datang untuk melabur ke negara kita. Bila ada pelaburan, maka adalah peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, maka setiap ahli keluarga dapat meningkatkan ekonominya melalui peluang pekerjaan yang diberikan kepada kita mengikut industri-industri yang disediakan oleh pihak kerajaan hasil dari pelaburan asing tersebut. Okey, soalan yang terakhir ni, adakah anda menyahut seruan Kristina untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan? Uraikan pendirian anda. Okey, jika ya kata ya, jika tidak kata ya, tidak. Okey, adakah anda akan menyahut? Jawapannya iyalah, menyahutlah. Okey, kenapa? Kerana aktiviti sukarelawan ini membantu kita untuk lebih dekat dengan masyarakat, membantu seseorang untuk memiliki sahabat baru, berkenalan, mengenal tentang budaya, tentang cara hidup, tentang kesusahan yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu yang memerlukan pertolongan daripada kita dan melatih kita untuk bersikap bersabar dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi itu adalah contoh-contoh jawapan yang diberikan. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan subscribe. Sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada unit yang seterusnya.